Hai murid-murid, kita teruskan pembelajaran tentang topik KPS. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai KPS 1.19 yaitu mendefinisi secara operasi. Apa itu mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Coba lihat buku teks halaman 10 dan 11. Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Apa yang diperhatikan oleh mereka dalam uji kaji ini? Coba kita tengok. Apa yang dapat diukur oleh mereka semasa uji kaji? Isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Jadi kita boleh nyatakan definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Coba kita tengok. Ada bikar A, B, dan C. Setiap bikar itu direndam 3 tisu yang berbeza ketebalan. Coba tengok di sini. Nampaknya tisu dalam bikar C menyerap air paling banyak. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Masih kurang paham macam mana cara menulis definisi secara operasi? Kita permudahkan lagi. Coba tengok dalam sini. Definisi ini maksudnya ialah istilah atau maksud. Operasi maksudnya apa yang diperhatikan ataupun pembuluh ubah bergerak belas. Tapi pembuluh ubah bergerak belas ini nanti kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi tentang pembuluh ubah pada topik seterusnya nanti. Macam mana cara tulis? Senang saja. Kita tulis saja definisi yang diminta ialah dan salin balik apa yang diperhatikan. Tengok soalan di sini, kita coba jawab ya. Daripada hasil penyiasatan, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Apa definisi yang diminta di sini? Kekuatan magnet. Coba kita tengok macam mana cara jawab. Tengok. Kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Inilah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. Kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Senang saja, hanya salin balik definisi yang diminta dan tambah dengan apa yang diperhatikan. Yang kita perhatikan tadi ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Untuk menguji kamu faham atau tidak pembelajaran kita hari ini, jom kita buat uji kaji ringkas tentang pertumbuhan kacang hijau. Boleh lihat dalam buku teks muka surat 11. Tujuannya ialah mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang
hijau. Walaupun di sini ditulis activity kumpulan, oke, boleh buat di rumah masing-masing. Oke. Apa yang diperlukan? 5 biji benih kacang hijau, bekas plastik, kapas, pembaris, benang, dan air. Langkah-langkahnya senang saja. Letakkan benih kacang hijau di atas kapas. Lembabkan kapas dengan air dan perhatikan pertumbuhannya selama seminggu. Oke. Selepas seminggu, ambil salah satu pokok kacang hijau. Rekodkan bilangan daun dan ketinggian pokok tersebut. Oke. Selepas seminggu, selepas selesai uji kaji ini, boleh jawab soalan. Apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau, dan juga soalan kebat di sini. Oke. Senang saja, pastikan kamu dapat menyatakan apa yang hendak diperhatikan. Coba tengok di langkah 2 di sini sudah dinyatakan apa yang patut kita perhatikan, yaitu bilangan daun dan juga ketinggian pokok. Definisi yang kita hendak tahu ialah pertumbuhan pokok kacang hijau. Dan perkara yang diperhatikan ialah bilangan daun dan juga ketinggian pokok. Ini boleh jawab sudah sebenarnya. Sudah dua-dua yang kita cari, yaitu definisi dan juga perkara yang hendak diperhatikan. Oke, jika ada soalan, jangan malu-malu, boleh PM cikgu. Oke, kelas, untuk memantapkan lagi kefahaman kamu tentang topik yang kita telah belajar hari ini, bolehlah siapkan soalan ini. Oke, ini sebenarnya juga ambil dari buku nih, Modul Activity Digital, Mesra Digital tahun 4, KSSR Semakan Sains, Keluaran Sasbadi. Oke, harganya dalam Rp10.90. Dan buku lain yang biasanya cikgu akan gunakan ialah buku latihan Mastery A KSSR Semakan Sains tahun 4. Yang ini harganya Rp5.30. Oke, kedua-dua buku ini cikgu beli dari PL Bookstore, kedai buku yang ada di Lasing situ. Oke, walau bagaimanapun, cikgu tidak wajibkan untuk kamu beli, cuma sangat dialu-alukan. Oke, kalau tidak boleh pun tidak apa, sebab boleh salin nih dalam buku tulis dan jawab dalam buku tulis juga. Oke. Sebenarnya apa yang cikgu nilai kamu untuk topik hari ini? Oke, sebenarnya pada akhir pembelajaran hari ini sepatutnya kamu boleh mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan. Maknanya, kalau kamu boleh jawab ini, kamu boleh nyatakan definisi secara operasi bagi sesuatu situasi yang diberi. Oke, kamu sudah menguasai TP 5. TP 5. Oke, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada hari Jumat ini untuk topik seterusnya, yaitu KPS ke-10, mengawal penggoleh ubah. Jumpa nanti, bye.